Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Ramadan di Jalan Ilmu yang berikutnya, yang mana AIS TV akan cuba bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan merungkaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan ibadah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sambungan daripada persoalan kita yang sebelum ini, iaitu beribadah untuk mengejar kelebihan Lailatul Qadar. Yang pertama sekali, apakah itu Lailatul Qadar? Qadar itu sendiri diberikan maksudnya antaranya oleh para ulama dan dinukilkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Antaranya dikatakan sebagai malam yang penuh keagungan. Juga malam yang mana sangat sempit. Sempit sebab apa? Sempit kerana malaikat turun dengan begitu banyaknya ke dunia ini dan mendoakan. Penuh malaikat memenuhi dunia ini, membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dikatakan malam qadar itu sebagai malam yang mana ditentukan nasib seseorang itu, qadar seseorang itu untuk setahun yang berikutnya. Dan juga disebut juga Lailatul Qadar kerana pada malam itulah mereka yang sebelum ini tidak punya sebarang kemuliaan, namun disebabkan usaha mereka pada malam itu dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah, maka mereka memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, malam Al-Qadar ini, malam yang penuh kemuliaan ini, dia tidak ada tempoh-tempoh yang tertentu. Maksudnya pada satu malam itu bukanlah dia terhad kepada waktu, saat, minit ataupun jam yang tertentu. Bahkan ia bermula daripada sejak bermulanya malam, iaitu waktu maghrib lagi, waktu berbuka puasa, sampailah ke waktu pagi, waktu fajar Shadiq telah terbit, waktu subuh. Maka seluruh malam, sepanjang malam, kita dikehendaki, sangat-sangat digalakkan untuk kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan memohon keampunan, memperbanyakkan solat, tilawatul Quran dan sebagainya daripada ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, dan bukan ibadah-ibadah yang direka-reka tanpa sebarang petunjuk Nabi SAW. Dan Lailatul Qadar juga antaranya telah disebut satu doa yang khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Aisyah bertanyakan kepada Nabi SAW, sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah doa yang harus ku baca, apakah yang harus ku lafazkan? Maka Nabi SAW mengajar isterinya Aisyah radhiyallahu anha dengan satu doa yang sangat ringkas namun sangat penting. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sesungguhnya mencintai pengampunan, maka ampunkanlah aku. Ini doa yang sangat ringkas namun sangat bermakna dan menjadi fokus kita dalam bulan Ramadan untuk tergolong dalam mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan daripada azab api neraka, tidak tergolong dalam mereka yang dicelakakan oleh Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nas'alullah al-afiyah. Maka pada 10 malam yang terakhir ini, bersama-samalah kita merebut peluang, membanyakkan ibadah, memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan. Pohonlah keampunan untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk saudara mara kita, ibu bapa kita terutamanya. Pohonlah keampunan agar Allah benar-benar dapat menggolongkan kita di kalangan mereka yang memperoleh kelebihan Lailatul Qadar. InsyaAllah, sekiranya ada kesempatan lagi, kita akan berkongsi lagi sedikit sebanyak berkenaan dengan Lailatul Qadar pada siri yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.